Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 11 ingin membentangkan tentang asosiasi wabak pandemik COVID-19 terhadap masyarakat di Malaysia. Saya Anis Syahida binti Amrillah dan rakan yang lain bernama Muhammad Faiz bin Zainuddin, Muhammad Adib bin Muhammad Asrin, Siti Nazirah binti Muhammad, Siti Nur Atirah binti Saleh, Nur Zulaikal binti Ramli, Siti Nur Afikah binti Muhammad Zabidi dan Nurdini binti Malizi. Di Malaysia, masyarakat telah mempamerkan keunikan yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan pelbagai budaya dan menganuti pelbagai agama. Walaupun wujud kepelbagaian budaya dan agama, penduduk Malaysia hidup dalam suasana harmoni. Akan tetapi, pada 11 Februari 2020 telah digemparkan dengan kewujudan wabak baharu iaitu wabak coronavirus atau diringkaskan kepada COVID-19 di serata dunia. COVID-19 adalah sejenis virus yang menyebabkan jangkitan saluran pernafasan di mana penyakit ini pertama kali dikenal pasti di Wuhan, China pada bulan Disember 2019. Oleh kerana hal ini, COVID-19 telah memberi banyak kesan kepada masyarakat di Malaysia bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Pandemik virus corona COVID-19 merupakan ancaman yang amat ditakuti oleh manusia pada masa kini. Ini kerana wabak berkenaan boleh merenggut jutaan nyawa manusia tanpa mengira latar belakang dan keturunan. Tajuk ini akan membincangkan tentang implikasi COVID-19 terhadap masyarakat dan pencegahan penularan yang telah dilaksanakan dan tanggungjawab sosial menurut perspektif Islam berdasarkan prinsip maqasid syariah. Pemeliharaan nyawa Hifzu al-Nafs merupakan satu elemen yang sangat penting dalam agama Islam. Malah diharuskan bagi seseorang untuk memakan bangkai jika terlalu lapar disebabkan tiada pilihan makanan. Dan diharuskan untuk menutur perkataan yang kufur apabila nyawa seseorang itu terancam. Pernyataan ini menunjukkan bahawa sesuatu yang dilarang oleh syarak pada asalnya, tetapi diharuskan ketika darurat seperti yang disebutkan dalam kaedah fiqh. Al-daruratul tabihul hazwarut bermaksud kemudaratan mengharuskan sesuatu yang dilarang. Kaedah fiqh berkenaan menjelaskan bahawa mengutamakan keselamatan nyawa adalah lebih baik daripada meninggalkan perkara yang dilarang. Untuk menangani wabak COVID-19, kerajaan sewajarnya prihatin terhadap isu berkenaan bagi memastikan setiap nyawa rakyatnya terselamat. Keadaan seperti ini dapat dikaitkan dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di mana Islam menyuruh umatnya untuk mengelakkan diri pergi ke tempat yang mempunyai wabak penyakit dan perlulah kita menjaga kesihatan. Antara ajaran Nabi Muhammad SAW apabila berhadapan dengan masalah penyakit-penyakit adalah dengan mencegah sudah menjadi tanggungjawab sesebuah individu. Masyarakat perlulah mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengelakkan diri ke tempat awam termasuk masjid. Sabda Rasulullah SAW, La yuridanna mumridun ala muslihin, yang bermaksud yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dengan dalil ini, jelaslah bahawa sesungguhnya menjaga kesihatan itu adalah wajib dan perlu diambil berat. Walau bagaimanapun, wabak COVID-19 juga mempunyai impak positif di mana kadar jenayah rakyat Malaysia semakin berkurang. Kadar kemalangan di atas jalan raya sudah jelas menunjukkan penurunan kes bermulanya dari Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan kerana keprihatinan rakyat yang tetap berada di rumah dan mendisiplinkan diri supaya wabak COVID-19 ini tidak menular. Oleh itu, asosiasi wabak pandemik COVID-19 terhadap masyarakat di Malaysia akan dibincangkan lebih mendalam pada peringkat seterusnya. Antara asosiasi wabak pandemik di Malaysia ialah kesan terhadap kesihatan masyarakat yang terancam sehingga boleh membawa kepada kasus kematian. Warga emas yang berusia 64 tahun ke atas dan mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis dan lain-lain merupakan orang yang berisiko tinggi untuk dijangkiti.
Ibu mengandung dan kanak-kanak juga mudah jangkiti kerana mempunyai imuniti yang rendah. Selain itu, COVID-19 juga memberi kesan kepada sektor pendidikan. Semua sekolah dan institusi pengajian tinggi ditutup. Tenaga pengajar telah mengambil inisiatif untuk membuat pembelajaran atas talian, tetapi terdapat beberapa kekangan dan permasalahan bagi melaksanakan sesi pembelajaran atas talian seperti masalah kebolehcapayan internet, kestabilan platform pembelajaran dan pengurusan emosi pelajar. Seterusnya, kesan terhadap sektor pekerjaan. Wabak COVID telah melumpuhkan hampir semua sektor pekerjaan dan terpaksa memberhentikan operasi agar dapat mengekang penularan yang menyebabkan ramai pekerja diberhentikan kerja, diberikan cuti tanpa gaji dan ada yang dipotong setengah gajinya daripada gaji asal yang menyebabkan mereka hilang punca pendapatan. Di samping itu, wabak ini juga menyebabkan berlakunya tekanan psikologikal. Hal ini kerana mereka terlampau bimbang dan takut diri mereka dijangkiti yang menyebabkan mereka sentiasa was-was dengan kebersihan diri dan kesihatan mereka sehingga susah untuk tidur. Dan bagi pesakit yang positif COVID pula, mereka akan sentiasa menyalahkan diri mereka dan menganggap mereka adalah penyebab orang di sekitar mereka dijangkiti. Tekanan yang melampau juga boleh menyebabkan seseorang itu cuba untuk membunuh diri. Impak terhadap golongan B40. 40% daripada rakyat Malaysia merupakan golongan B40. Antaranya ialah petani, tukang cuci, pedagang kecil-kecilan, pedagang pastani. Antara punca pendapatan golongan B40 ini antaranya ialah jualan, di mana mereka bergantung kepada pembelian harian pelanggan. Oleh disebabkan PKP yang telah ditetapkan di mana rakyat tidak digalakkan keluar rumah, malah pedagang kecil-kecilan juga terpaksa gulung tikar. Kesannya, kos sara hidup golongan B40 meningkat. Taraf perbelanjaan isi rumah juga meningkat. Impak terhadap keselamatan. Laporan akhbar menyatakan kadar indeks jenayah dan kes kemalangan jalan raya berlakunya penurunan. Hal ini kerana impak daripada pandemik COVID-19 di mana terdapat sekatan jalan raya di dalam negara dan di luar negara. Di sebalik kesan positif, pastinya ada negatif. Terdapat setengah pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan jenayah cyber seperti scammer yang mencari peluang dalam kesempitan pandemik COVID ini. Isu keganasan rumah tangga juga meningkat waktu PKP. Hal ini kerana pengasingan sosial menyebabkan tiada saluran untuk hilangkan stres, persekitaran yang tidak kondusif, berlakunya rasa lemas berada di dalam rumah. Impak terhadap hubungan sosial. Rukun negara merupakan asas yang perlu difahami untuk menjadi warga negara yang baik. Rakyat perlu patuh kepada undang-undang dengan duduk di rumah atas saranan kerajaan. Ini dapat dijadikan peluang untuk bersama keluarga, lebih masa bersama anak-anak dan pasangan. Ini dapat melahirkan generasi yang saling menyayangi. Maka nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah bersifat sementara. Ianya perlu disyukuri oleh semua lapisan masyarakat dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang dikehendaki. Akhir sekali, impak terhadap golongan belia Malaysia mengalami kesulitan apabila ramai tidak dapat bekerja dan operasi masyarakat juga terkena. Kesannya kepada golongan belia yang merangkumi hampir 40% daripada keseluruhan buruh di Malaysia. Situasi pasaran buruh kini juga terjejas akibat pandemik COVID-19 yang sekat banyak pergerakan ekonomi. Maka peranan belia merupakan tunjang kepada kemakmuran ekonomi. Pasaran kerja yang akan datang akan semakin mencabar. Oleh itu, golongan muda haruslah mempersiapkan diri dengan jati yang kukuh agar dapat menentukan matlamat cita-cita hidup yang jelas. Terdapat beberapa cadangan bagi mengatasi penularan wabak pandemik COVID-19 di kalangan masyarakat di Malaysia. Antaranya ialah kerajaan melaksanakan perintah kawalan berkurung untuk membendung penularan wabak tersebut. Seterusnya, kerajaan haruslah meneruskan kempen Stay at Home supaya dapat mengurangkan bilangan kes positif di kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, pihak yang terlibat seharusnya menangguhkan program-program yang menghiburkan orang ramai. Seterusnya, kita haruslah menjaga kebersihan diri supaya dapat mengurangkan daripada terkena jangkitan tersebut seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan. Kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia mengkuarantinkan diri selepas pulang dari luar negara selama 14 hari berturut-turut. Ini dapat mengurangkan penularan wabak tersebut kepada orang ramai.
Dalam pada itu, penjarakan fizikal iaitu jarak 1 meter juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi wabak COVID-19 ini. Langkah ini merupakan langkah yang paling mudah untuk dilaksanakan oleh setiap individu yang berdisiplin. Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah juga sentiasa mengingatkan masyarakat di Malaysia agar mengamalkan jarak 1 meter bagi mengekang penularan COVID-19 dalam sidang media hariannya. Ini kerana semakin dekat kita dengan orang yang mempunyai gejala, maka semakin tinggi peluang untuk kita dijangkiti. Pemakaian pelitup muka juga merupakan perkara yang penting dan wajib dipakai oleh setiap individu terutamanya ketika hendak pergi ke tempat sesak serta bagi petugas di barisan hadapan. Hal ini kerana COVID-19 ini boleh merebak melalui udara atau apabila titisan cecair daripada pesakit yang mencemari sesuatu objek atau kawasan. Natijahnya, pematuhan yang penuh berdisiplin adalah penting untuk memutuskan rantaian penularan jangkitan virus ini dalam kalangan masyarakat. Tindakan setiap individu yang akan menentukan tahap penularan wabak COVID-19 di Malaysia ini. Kesimpulannya, penyebaran penyakit coronavirus telah mengubah corak kehidupan manusia dan telah merencatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sekaligus menyebabkan ramai masyarakat yang kehilangan kerja dan pengangguran semakin meningkat dari semasa ke semasa. Dan tugas kita untuk mengurangkan penyakit ini adalah dengan mengikut perintah kerajaan yang telah kerajaan sediakan, dan dengan cara itu kita dapat mengurangkan penyakit ini semakin berleluasa. Hal ini juga dapat membantu kita semua daripada terus dijangkiti penyakit ini. Jika kita berdegil, penyakit ini akan terus menyebarkan penyakit itu ke sesiapa saja tanpa mengira kaum dan sebagainya. Dengan lebih lanjut, duduklah diam-diam di rumah supaya penyakit ini dapat dikurangkan dengan secepat mungkin. Itu saja. Terima kasih.